Ini adalah cerita panas dan paling panas untuk tahun 2024. Selepas Sultan Johor ditabalkan menjadi yang di-Pertuan Agong ke-17 kemarin, media-media antarabangsa heboh dan viral apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim berjaya menaiki takhta sebagai ketua negara, sebagai King of Malaysia yang sangat-sangat kaya raya dan sangat-sangat berkuasa. Empire kekayaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim yang kini bersemayam sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara menjadi perbualan hangat media-media antarabangsa di seluruh dunia hari ini. Empire kekuasaan dan empire kekayaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim bersama isteri serta anak-anak baginda amat-amat dicemburui oleh Tun M dan anak-anak perompaknya. Ramai orang tidak tahu tentang rahsia ini. Pokok pangkal pertembungan antara Tun M dan Sultan Ibrahim adalah kerana sifat busuk hati, iri hati, dengki yang tertanam dalam diri Tun. Lanun perompak trilion A ini tidak senang duduk melihat kekayaan luar biasa Sultan Johor yang kini memegang jawatan yang sangat-sangat besar, iaitu yang di-Pertuan Agong ke-17 negara Malaysia. Pakcik makcik Otok Arung, amaran awal. Video ini adalah sangat-sangat bahaya dan kontroversi untuk ditonton kerana saya menggunakan bahasa rasmi negara Malaysia, iaitu bahasa Melayu. Amat-amat bahaya video ini, Tun M. Jangan tonton video ini. Saya risau nanti Tun M bersama anak-anaknya mati sakit jantung masuk penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Pakcik makcik Otok Arung, tahukah anda semua media antarabangsa Bloomberg menganggarkan aset kekayaan yang di-Pertuan Agong ke-17, iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim, adalah mencecah 5.7 bilion US dollar atau hampir mencecah 26 bilion ringgit. Sultan Johor diiktiraf oleh media-media antarabangsa sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17 Kerajaan Malaysia yang paling kaya dalam kalangan raja-raja Melayu di negara Malaysia berdaulat ini. Sultan Johor juga diiktiraf oleh media antarabangsa sebagai usahawan dan pelabur hebat dalam sistem ekonomi dunia kerana berjaya mengumpul aset kekayaan bersama keluarganya yang sangat-sangat kaya sehingga Tun M sakit hati dan cemburu melihat kekayaan Agong ke-17 kesayangan kita itu. Pakcik makcik Otok Arung yang amat saya hormati.
Saya ulang, media-media antarabangsa di seluruh dunia membocorkan satu maklumat sulit tentang aset-aset kekayaan luar biasa Sultan Johor, iaitu Ketua Negara Malaysia yang baharu. Yang di Pertuan Agong ke-17 ini dianggarkan memiliki aset kekayaan 4.5 bilion euro atau dalam mata wang ringgit semasa dianggarkan lebih 26 bilion ringgit. Aset kekayaan Agong ke-17 tercinta kita dalam sejarah moden dunia. Wow, wow, wow. Patutlah Tun M dan anak-anak Tun M. Oh, tak dapat tidur malam tengok Sultan Johor jadi Agong ke-17. Patutlah Tun M makan hati tengok Sultan Ibrahim ni jadi Agong ke-17. Rupa-rupanya inilah Raja Melayu Islam yang paling kaya dalam sejarah ekonomi politik dunia, pakcik makcik Otok Arong. Media-media antarabangsa juga yang cukup obses dengan susur galur empayar kekuasaan dan kekayaan Agong ke-17 kita menganggarkan sebenarnya ke bawah dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dijangkakan kekayaan dia lebih daripada apa yang saya dedahkan ini secara eksklusif. Kalau berdasar kajian dalam bidang ilmu sains politik, aset-aset kekayaan kerabat Sultan Johor yang sangat-sangat berkuasa sebagai Agong ke-17 ini, selepas ini beratus kali ganda, berlipat kali ganda pertambahan aset kekayaan baginda sehingga boleh mencecah trilion US dollar. Sebab itu Tun M sangat benci dengan Sultan Johor. Sebab itu Tun M anti dengan kerabat Sultan Johor, kerana inilah raja yang paling hebat, yang paling bijak dalam operasi bisnes, dalam operasi perniagaan, pelaburan di peringkat antarabangsa. King of Malaysia yang baharu ini will becoming a trillion a king yang sama kaya seperti kerabat-kerabat diraja Arab Saudi dan negara-negara Arab lain. Tun M, are you okay? Kelemahan Tun M adalah Sultan Johor yang kini menjadi yang di Pertuan Agong ke-17. Ini memang musuh utama dia. Ini memang musuh ketat dia. Saya pun bila punya fikir, apalah salah Sultan Johor bila jadi kaya raya. Apabila Sultan Johor ini jadi Agong ke-17, apalah salah baginda. Apalah salahnya Sultan Johor kalau hebat buat perniagaan, buat pelaburan, memajukan Johor. Apalah salah Sultan Johor dan kerabat Sultan Johor kalau bersuara dalam Malaysia, sebab mereka ni kan manusia, bukan robot. Mereka ni kan diberikan mulut oleh Allah, biarlah mereka bersuara. Ya, Sultan Johor yang berjaya mengangkat sumpah sebagai yang di Pertuan Agong ke-17. Diiktiraf oleh media-media antarabangsa sebagai antara Raja Melayu Islam Malaysia yang paling lantang bersuara, sehingga sangat ditakuti oleh ahli-ahli politikus di negara ini.
Antara politikus-politikus yang tak suka dengan suara lantang Sultan Johor dan kerabat Sultan Johor, tidak lain tidak bukan Tun M. Sebab Tun M fikir dia saja yang ada mulut, dia saja yang ada otak. Ambil kau Sultan Johor jadi Agung ke-17, raja paling lantang bersuara di dunia, yang paling kaya raya, yang paling berkuasa. Memang mati akal lah Tun M tengok video ni. Ya, selain itu, pakcik-makcik Oto Arum, media-media antarabangsa menjangkakan secara prospek bukan sahaja kekayaan Sultan Johor, iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim, bakal bertambah malah kekuasaan baginda dalam sistem politik negara. Kuasanya beratus-ratus kali ganda powerful berbanding Tun M. Sebab itu Tun M tak suka Sultan Johor. Rahsia ini tidak semua orang tahu dan saya perlu bocorkan agar pakcik-makcik Oto Arum dekat kampung, dekat bandar tidaklah ketinggalan kereta api. Apakah yang sedang berlaku dalam percaturan kuasa dalam negara Malaysia ini? Pakcik-makcik Oto Arum yang cerdik pandai di luar sana, berdasarkan rekod, media-media antarabangsa seperti Bloomberg menyatakan satu persatu aset kekayaan Sultan Johor dan kerabat Sultan Johor, anak-anak Sultan Johor, jika dirangkumkan mencecah lebih 26 bilion ringgit. Dan dijangkakan lebih daripada itu. Bayangkan betapa hebatnya empayar kekayaan Sultan Johor yang kini menjadi Agung ke-17, goyang kaki di Istana Negara, berjaya menyelamatkan negara Malaysia daripada dihancurkan oleh Tun M yang sakit hati tengok video ini. Untuk makluman 33 juta rakyat, antara aset-aset kekayaan Sultan Johor adalah sebidang tanah di Singapura yang harganya bernilai 4 bilion US dollar. I repeat again. Buka biji mata, buka lubang telinga, bersihkan tahi telinga tu. Dengar baik-baik. Aset kekayaan yang paling berharga dimiliki oleh Sultan Johor Agung ke-17. Ini harta yang legal ya, bukan harta yang dirompak. I repeat again, nilai tanah itu adalah mencecah 4 bilion US dollar. Jika ditukar dengan mata wang ringgit atas nilai semasa, harga tanah itu di Singapura mencecah lebih 18 bilion ringgit. Maka patutlah Tun M sakit hati dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 ni. Rupa-rupanya memang sangat kaya raya. Tidak boleh dimiskinkan. Yelah Tun M ni, siapa-siapa yang lebih kaya daripada dia, yang lebih berkuasa daripada dia, memang dia tak suka. Dia mau dia sajalah yang paling kaya di dunia ni. Kau tengoklah orang gila tu. Hei, ini anak raja mah, memang keturunan kaya raya. Apa yang kau nak hairan? Betul ni. Kenapa juga kau ni busuk hati, dengki iri hati tengok kekayaan raja lain? Hang tu bukan keturunan raja. Kerja hang merompak. Boleh jadi trilion A.
Yang kau sakit hati dengan kekayaan Sultan Johor yang jadi Agung ke-17 ni, kenapa Tun M? Tolong jawab. Macam-macam Tun M, penyamuk-penyangak ni. Tolong jawab. Di samping itu, antara aset kekayaan Agung ke-17 adalah melibatkan pelaburan dalam syarikat swasta dan syarikat awam yang mencecah lebih 2 bilion ringgit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sangat kaya Agung ke-17 kita ni. Patutlah Tun M tak boleh hancurkan. Antara aset kekayaan Agung ke-17 yang didedahkan oleh media antarabangsa itu Bloomberg, Ketua Negara Baharu kesayangan kita mempunyai pegangan saham pelaburan dalam syarikat telekomunikasi yang cukup popular di negara ini, iaitu syarikat U-Mobile dengan pegangan saham 2.3 bilion ringgit nilai pelaburan. Wow. Patutlah internet U-Mobile tu sangat laju, pakcik makcik otok harum. Lebih laju daripada Maxis, lebih laju daripada Celcom. Oh, rupa-rupanya U-Mobile tu Agung ke-17 yang punya. Daulat tuanku. Saya pujilah. Sudahlah U-Mobile ni, dia punya internet murah. Lebih laju lagi daripada internet lain. Ada satu company tu, milik anak Tun M. Nama company tu depan huruf dia M. Kita bayar mahal-mahal, tapi internet dia lambat macam siput. Lepas tu cepat habis kita punya kota internet. Lepas tu dia rompak lagi duit kita. Itu beza syarikat Sultan Johor dengan syarikat atuk dan anak-anak dia ni. Ini rahsia baru saya bocorkan. Kita saja yang tahu. Cuba komen. Syarikat telekomunikasi huruf M itu syarikat apa? Kau jangan lagi beli handphone atau beli internet di situ. Memang kantoi. Syarikat anak atuk ni, dia rompak duit Jupaz ni beribu-ribu ringgit. Tapi internet macam siput bergerak. Tiba-tiba belum lagi habis tengah bulan sudah dicuri kau punya kota internet. U-Mobile ni Sultan Johor punya rupanya. Dahsyat. Teruskan U-Mobile, luaskan kuasamu di seluruh negara maupun di seluruh dunia. Laju kau punya internet, daulat tuanku. Seterusnya, Agung ke-17 juga mempunyai pegangan kepentingan pelaburan dalam syarikat-syarikat awam kerajaan yang dianggarkan mencecah 105 juta US dollar atau dalam mata wang nilai ringgit semasa mencecah lebih 496 juta ringgit. Patutlah Tun M makan hati tengok kekayaan Sultan Johor ni sampai jadi Agung ke-17. Rupa-rupanya inilah pesaing utama kepada Tun M dan anak-anak perompak dia. Sangat kaya Sultan Johor, kerabat Sultan Johor. Ini paling dahsyat. Wow. Portfolio pelaburan, wang tunai dan aset hartanah serta pegangan saham lain dianggarkan Agung ke-17 kesayangan kita, iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim mencecah 1.1 bilion US dollar atau nilai ringgitnya 5.2 bilion ringgit aset tunai, aset hartanah dan aset pegangan saham lain. Wow.
Oh, tiba-tiba aku bangga jadi rakyat Malaysia hari ini. Viral ya aset kekayaan Sultan Johor yang baru sahaja dilantik menjadi Agung ke-17 di seluruh dunia. Wih, menjadi perbualan hot and spicy media-media antarabangsa. Portfolio, pelaburan tunai, hartanah dan saham yang lain mencecah 5.2 bilion ringgit atas nama Agung ke-17. Patutlah Tun M tak dapat tidur malam kemarin. Ini rupanya yang disakitkan hati oleh Tun M, kekayaan Sultan Johor yang tidak dapat dirompak sampai sekarang. Siapa makan cili dia lah terasa pedasnya. Saya tak sebut nama sebenar ya. Korang tekalah siapa Tun M tu. Pakcik makcik Otok Arong dilaporkan juga Agung bilion kesayangan kita ini betapa sangat kaya raya dan sangat berkuasanya baginda. Sultan Ibrahim mempunyai private army and private jet yang sangat mahal. Ini juga yang dicemburui oleh Tun. Ialah Tun dengan anak-anak perempat dia tidak ada private army. Sebab itu Tun M tak boleh bunuh Sultan Johor ni dan 7 keturunan Sultan Johor sampai sekarang. Sampailah Sultan Johor jadi Agung ke-17. Betapa berdendamnya atuk ni dengan empire kekuasaan dan kekayaan Sultan Johor. Private army, tentera peribadi sangat ramai, direkrut oleh datuk nenek moyang. Sampailah era Sultan Johor jadi Agung ke-17. Sebab tu tak ada yang berani nak pancung kepala Agung ke-17. Sebab Agung ke-17 yang akan pancung kepala kamu semua ni. Lepas tu ditanam di belakang istana. Private jet. Ini satu-satunya raja di Malaysia memiliki private jet yang sangat besar, Boeing 737 berwarna biru berwarna emas. Teka-teki teka-tekuk, kau rasa berapa bilion ringgit harga private jet ini? Termasuk semua, dia punya kos minyak, kos maintenance, gaji pilot, gaji pramugari. Cuba teka, cuba komen. Tun M, anak-anak Tun M, jangan malu-malu kucing, komen je dekat YouTube ni pakai fake account. Kau kan makan hati, tak boleh tengok Sultan Johor tu kaya. Sampai jadi Agung ke-17 pun kau gagal halang baginda jadi Agung. Betul tak Tun M? Kita kasih panas lagi cerita empire kekayaan Sultan Johor ni. Aku suka cerita ni. Sebab sebagai rakyat yang setia kepada raja dan negara, memang patut pun raja kita kena kaya raya. Saya tidak mahu raja-raja kita miskin. Nanti dipejak, dibuli oleh Tun M dan lanun-lanun anak perompaknya ni. Kamu mau tahu rahsia? Tun dengan anak-anak dia mahu dorang sajalah yang merompak dalam Malaysia ni. Orang lain tak boleh merompak. Hatta Johor tu pun, Tun dan anak-anak dia, kroni-kroni dia nak rompak Johor. Coba kau bayangkan, Sultan Johor masih hidup, masih berkuasa tu, sampai jadi Agung ke-17.
Kalau boleh, Johor tu, dia punya tanah semua atuk nak rompak, jual dan lelong kepada seluruh dunia. Supaya dia boleh jadi lebih kaya lagi. Bersama 7 keturunan dia. Betapa larak, betapa tamaknya atuk tu. Pakcik-makcik Otok Arong. Tapi, buku bertemu ruas lah. Salah satu tanah Melayu yang sangat kaya raya dengan sumber ekonomi yang tidak dapat dirompak sampai sekarang oleh atuk adalah Johor. Sebab apa? Sultan Johor paling berkuasa, paling hebat, paling bijaksana menjaga negeri baginda, menjaga bangsa Johor tu. Beruntunglah bangsa Johor. Ada raja yang hebat ni. Kamu selamat. Hampir like kamu hancur oleh Tun M. Hampir like kamu kena jual, kena lelong kepada negara jiran. Kau tengok ni Sultan Johor ni. Empire kekayaan dia sampai boleh kasih maju Johor. Kalau atuk yang pegang Johor tu, kau nampak Kedah tu, antara negeri yang miskin dalam Malaysia tau. Kedah tu tak pandai maju-maju. Sampailah atuk umur 100 tahun dan nak mati tak pandai-pandai maju. Sebab Kedah tu, tanah dia semua kena rompak. Sumber ekonomi dia semua kena rompak. Anak beranak yang rompak. Tiba-tiba rakyat Kedah, lu fikirlah sendiri. Komen sekarang orang Kedah. Itu bezanya antara Sultan Johor yang kini jadi Agung ke-17 dengan Tun M. Siapa makan cili, dialah yang terasa pedasnya kan, Tun? Saya tak sebut nama sebenar. Antara Sultan Johor dengan Tun M ni, depan mata kita yang merompak ni, Tun lah. Aset-aset kekayaan Sultan Johor ni bukan satu rahsia ya. Sultan Johor bersama kerabat Sultan Johor, dia bukan macam Tun M dengan anak-anak dia yang sembunyikan harta di bank-bank seluruh dunia. Memang kita nampak kemewahan dan kekayaan Sultan Johor tu. Kita tahu dari mana sumber kekayaan dia. Tapi Tun M dengan anak-anak dia sampai sekarang tak isytiharkan harta. Ada yang tak bayar cukai. Ada yang sibuk merompak projek orang Melayu di Putrajaya. Projek mega dirompak. Duit orang Melayu, duit rakyat Malaysia dirompak dalam Kementerian Keuangan. Itulah kekayaan palsu. Hasil makan duit rasuah, makan duit rompakan. Yelah, dia saja yang boleh merompak. Raja-raja Melayu tak boleh merompak. Kata atuk kepada kita. Kita teruskan cerita panas ini. Berdasarkan laporan daripada media di peringkat dunia, iaitu Bloomberg, Agung ke-17 bersama kerabat Sultan Johor dianggarkan memiliki kereta mewah. Lebih 300 kereta mewah. Kereta Ferrari, kereta Rolls Royce, kereta yang paling mahal di dunia. Oh iyalah, ini memang keturunan raja mah, memanglah kaya. Pakcik-makcik Otok Arong. Ada satu orang tu, atuk berumur 100 tahun, bukan keturunan raja. Tiba-tiba jadi triliun A. Oh, itu pakar merompak. Negara Malaysia sampai mati dia rompak. Betul tak, Tun M? Jangan marah, nanti kena jual. Sultan Johor yang kini menaiki tahta sebagai di-Pertuan Agong ke-17. Aktif dalam perniagaan dan pelaburan. Yang memang diketahui oleh seluruh rakyat dan seluruh dunia. Sultan Johor is a businessman, a billionaire.
on the way to becoming trillionaire. Agung ke-17 mempunyai pegangan saham 40% dalam syarikat Berjaya Aset Berhad. Anak kerabat Sultan Johor memiliki pegangan saham 60% dalam syarikat Berjaya Land. Agung ke-17 juga memiliki pegangan saham 21% dalam oil and gas industry di Johor. Dalam projek mega mencecah 100 bilion US dollar atau hampir mencecah 500 bilion ringgit, Agung ke-17 iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memiliki pegangan saham 26% dalam projek Hartanah Forest City. 26%, projek tu mencecah 500 bilion ringgit. Patutlah Tun M sangat tak suka dengan projek ni. Sampai dia sabotaj Sultan Johor. Rupa-rupanya Tun M cemburu. Dia tak ada pegangan saham dalam projek ni. Patutlah Tun M. Dia sekat visa pelancong asing untuk membeli hartanah mewah Forest City ni sewaktu dia jadi PM. Allahu Akbar. Baru kita tahu ceritanya apa. Agung ke-17 mempunyai pegangan kepentingan dalam projek Forest City yang sudah siap. Projek ini bernilai 500 bilion ringgit keuntungannya. Daripada 500 bilion ringgit tu, Agung ke-17 memiliki pegangan saham kepentingan 26%. Hebat Sultan Ibrahim. Patutlah Tun tak boleh hancurkan Sultan Johor ni. Wih, 26% equity kepentingan dalam projek 500 bilion ringgit. Patutlah atuk jadi gila. Tengok kekayaan dan empire kekuasaan Sultan Johor yang jadi Agung ke-17. Rupa-rupanya ini kisah benar di sebaliknya. Nah, sekarang atuk dah tak jadi Perdana Menteri. Sultan Johor jadi Agung ke-17. Lagilah atuk sakit hati. Atuk jadi PM tepi di tepi longkang Istana Agung. Anwar Ibrahim yang jadi Perdana Menteri. Memang makin kaya lah Sultan Johor yang jadi Agung ke-17 kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri sehingga tahun 2050 Pakcik Makcik Oto Arong. Kerabat Sultan Johor juga mempunyai aset kekayaan dalam industri ladang kelapa sawit di Johor ya. Cuba teka berapa peratus pegangan saham aset Sultan Johor dalam industri palm oil. Siapa boleh jawab, saya bagi hadiah 1 trilion US dollar. Yang bercakap ni pun kekayaan dia bukan kaleng-kaleng. Yang faham tu faham lah. Yang tak faham tu pergi lagi lah kau mencatur kuasa. Belajarlah kau. Kau subscribe lah YouTube panas ni. Yang sangat-sangat bahaya. Selain itu juga, Agung ke-17 memiliki pegangan saham aset 40% dalam syarikat Maharani Energy Gateway. 15% plus 30% pegangan saham kepentingan Sultan Johor Agung ke-17 dalam syarikat Southern Alliance Mining Limited di Singapura. Projek Lombok Emas. Dengar-dengar ini projek bilion-bilion. Lombok Emas weh. Kaya Sultan Johor kita. Oh, bangga saya jadi rakyat Malaysia. Dapat juga kita merasa
Raja bilion A, Raja trilion A jadi Agung ke-17. Memang mati kutulah Tun M, Tun Coklat, Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang jadi pembangkang sampai mati. 12% pegangan saham Agung ke-17 dalam Berjaya Times Square di Kuala Lumpur. Siapa selalu pergi shopping mall Berjaya Times Square? Itu pun Agung ke-17 ada pegangan saham. Hebat, Jo. Seterusnya, dalam syarikat Melaka Gateway, Agung ke-17 juga mempunyai pegangan saham kepentingan 30%. Salah seorang anak Sultan Johor, anak Agung ke-17, mempunyai aset kekayaan anggaran 750 juta euro. Teka-teki, teka-teku, anak baginda yang mana satu mempunyai aset kekayaan ini? Hampir mencecah 1 bilion euro dia punya kekayaan. Wow. Ini anak sulung Agung ke-17. Tun M, anak-anak Tun M, komenlah. Takkan tinggi darah tengok video panas ni. Aset kekayaan lain Agung ke-17 adalah klub bola sepak JDT dan stadium bola sepak JDT. Korang tahu tak stadium JDT tu berapa harga dia? Lebih 200 juta ringgit. Gaji-gaji pemain JDT ni antara yang termahal dalam Malaysia. Agung ke-17 suka menunggang motor-motor mewah, maka dalam garaj Istana Agung hari ini, lori-lori yang banyak kamu nampak tu kan, yang viral dalam semua Facebook, dalam TikTok, dalam platform media sosial tu, yang dibawa dari Johor ke Kuala Lumpur, itulah kereta-kereta mewah dan motor-motor mewah Agung ke-17. Ini memang bukan kaya biasa-biasa, bosku. Ini kaya sangat luar biasa. Dah namanya raja, memanglah kaya. Tun M saja yang dupang-dupang, bodoh-bodoh. Adakah raja jadi miskin? Raja-raja tidak boleh terlibat dengan perniagaan. Engkau dengan anak-anak kau boleh pula buat bisnes dalam Malaysia, di seluruh dunia. Tak ada orang larang. Sultan Johor pun tak larang. Tiba-tiba, Sultan Johor, TMJ, kerabat Sultan Johor tak boleh involve dalam bisnes dan projek-projek. Engkau merompak projek pun kau tak dilarang oleh Sultan Johor, Tun M, anak-anak Tun M. Siapa kau nak larang-larang raja kami buat bisnes dalam Malaysia? Memang panas cerita ni. Agung ke-17 juga dalam kajian media-media antarabangsa dikatakan memiliki hartanah mewah di luar negara. Turut menguasai mega projek multi-billion ringgit. Seperti usaha sama bersama syarikat Roislet Limited, Binali Holdings, Projek Tanjung Piai, Projek Binalik Holdings, iaitu Esplanade, Dangga 88 Sdn Bhd, pegangan saham Agung ke-17 64.4%. Kaya. Kaya. Bisnes pasir Agung ke-17 di Johor antara yang paling popular di dunia. Bisnes pasir ya. Bertaraf world class dia punya bisnes. Dipelopori oleh syarikat Mados Sdn Bhd, warisan daripada ayahanda Agung ke-17 iaitu almarhum Sultan Iskandar. Memang dia ni keturunan kaya raya Sultan Ibrahim ni, sebab tu dia tak boleh jadi patung boneka Tun M dan mana-mana elit politik.
Bapa dia wariskan harta syarikat pasir. Multi-billion US dollar, kau tahu? Maka tidak hairanlah media-media antarabangsa seperti Bloomberg, Reuters, Business Insider, Al Jazeera, Daily Mail, The Economic Times, US News, Yahoo, BBC, CNA dan media-media antarabangsa lain buat coverage pasal Sultan Johor naiki tahta sebagai Agung ke-17 di seluruh dunia. Saya nak terus terang lah ya, kenapa Sultan Johor ni sangat dibenci oleh Tun M, sebab Sultan Johor ni sangat popular di seluruh dunia dalam Malaysia. Itulah yang buat Tun M tak sakit. Tak senang tidur. Sampai sakit jantung Tun M tengok empire kekayaan, empire kekuasaan, populariti Agung ke-17 ni bukan kaleng-kaleng. Apapun daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong Patik sebagai rakyat Malaysia sangat bangga menyaksikan legasi empire kekayaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang cukup dicemburui oleh Tun M dan anak-anak lain perompak Tun M yang larang, yang tamak, yang dupang merompak dalam Malaysia ni. Semoga Allah terus merahmati Agung ke-17 dan Patik mendoakan semoga Sultan Johor akan jadi trilion lebih kaya daripada Tun M perompak dan anak-anak Tun M perompak tu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam teori politik, sistem monarki tidak akan boleh dihapuskan dalam sesebuah negara jika raja-rajanya sangat kaya raya dan terlibat dalam sistem ekonomi kapitalis dunia. Ini cerdiknya Sultan Johor. Dia bukan otak katak bawa tempurung. Dia otak bergeliga. Kau tak payah bagi nasihat dengan dia. Dia memang tahu apa yang dia buat. So, jangan terkejut jika negara Malaysia akan jadi maju di era pemerintahan Agung ke-17. Itu yang Tun M takut. Sebab Agung ke-17 ni, dia punya network business dan investment seluruh benua dunia. 7 penjuru benua dunia tahu Sultan Johor ni siapa. Lagilah dunia tahu. Kuasa-kuasa besar ekonomi dunia tahu. Now Sultan Johor sudah menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 yang sangat-sangat berkuasa. Get ready rakyat Malaysia. Pelabur-pelabur asing seluruh dunia akan masuk ke dalam negara Malaysia kerana Sultan Johor gagal dihalang oleh Tun M menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, semoga Allah terus merahmati negara Malaysia dan semoga terus kaya dan semakin kayalah Raja-Raja Melayu bersama rakyat Malaysia. Checkmate dan masuk perangkap 100 kali Tun M dan anak-anak perompak Tun M yang gagal menghalang kebangkitan empire kekayaan Sultan Johor Agung ke-17 kesayangan Jupazli Syamat. Sekian penjara Kajang, penjara Sungai Buloh kirim salam rindu ya. Tun M, anak-anak perompak Tun M. SPRM kirim salam rindu. Penjara SPRM kirim salam rindu. Game is over. Terima kasih.